Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Salam. Oke, sound check. Semua oke, dengar Cikgu punya suara? Dengar. 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 Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Semua tolong share screen kamu. Jarang-jarang kita begini. Oke, cantik Izul, Pak Izul, Stanley, Adam, yang lain-lain dapat di rumah pun share saja. Oke. Cikgu sudah paparkan slide. Semua boleh nampak? Boleh. Boleh ya? Ay, gelap. Gelap. Tak Gelap. nampak. Oke, kejap. Cikgu try balik. Kejap. Mana kita punya slide-nya? Kejap. Kejap. Oke. Boleh nampak? Oke, nampak sudah. Boleh. Nampak. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita mulai. Kita akan dalam masa 40 menit kita akan selesaikan lah kita punya kursus pada hari ini. Oke. Pada hari ini kita akan belajar untuk kursus DMB 3113 Welding Application Management. Sebelum itu saya mau double check. Sound oke ya? Semua jelas? Boleh respon Erika dan yang lain-lain? Sangkut berarti sih. Sangkut ah? Sangkut Cikgu. Ya, sangkut. Ya, kejap. Kejap. Testing. Boleh respon? Ya, oke. Boleh juga. Oke, dengar sudah Cikgu. Oke, terima kasih. Ya, Cikgu udah nampak aku punya gambar nih di sini. Oke, baru nampak Izul nampak. Yang lain-lain, tolong share screen kamu. Oke, Erika. Terima kasih. Oke, slide nampak kan? Slide masih oke slide. Nampak dia. Oke, cantik. Oke, Cikgu langsung sekali lagi ya. Kita pada malam ini kita akan belajar kursus DMB 3113 Welding Fabrication Management. Oke, kompetensi kedua yaitu Estimating Process and Cost Control, atau dalam bahasa Melayu dia adalah kita estimate proses kita menganggar, dan juga kawalan cost ataupun kawalan harga lah, bagaimana kita menganggar sebuah cost tersebut, sebuah project. Oke,
pada malam ini ya, pada petang ini kita ada dua kompetensi yang kita perlu selesaikan, yaitu 2.2 kadar unit, tarif dan senarai kuantiti pekerja mengikut penyerahan tender. Seterusnya adalah bilangan kuantiti bahan. Oke, boleh ya? Setakat nih. Suara oke ya? Boleh juga. Boleh juga. Oke, Cikgu. Masih. Oke, pengenalan. Oke, apa itu skop project? Oke, kelaziman skop project bagi sebuah syarikat adalah berbeza daripada project ke project yang lain ataupun pelanggan kepada pelanggan yang lain. Jadi kadang-kadang ada sebuah project itu project mechanical, ada project itu project civil, berbeza lah. Dan pelanggan pun adalah berbeza. Pelanggan ada pelanggan yang kontraktor, ada pelanggan juga adalah pelanggan subkontraktor, dia adalah berbeza lah. Oke, pihak pengurusan diberikan kuasa dan tanggung jawab untuk sesuatu proses yang melibatkan keselamatan, kos, jadwal, quality, dan pematuhan alam sekitar bagi projek-projek di bawah kawalan mereka. Oke. Yang cikgu maksudkan di sini adalah klien tersebut, klien, contohnya jabatan, dia perlu membuat kos melibatkan keselamatan, quality, pematuhan alam sekitar. Contohnya sebuah kilang tersebut, dia ingin mengupah kontraktor untuk membuat pagar kilang. Mereka perlu menyediakan ataupun memberikan kos untuk pembersihan rumput dan juga kemasan sebelum, selepas, semua itu perlu di bawah selian mereka lah. Setakat ini boleh? Boleh, Cikgu. Boleh ya? Kalau ada masalah sound ke apa, tolong maklumkan. Seterusnya. 2.21 harga kerja. Apa tuh harga kerja? Harga kerja yang dimaksudkan adalah harga kerja subkontraktor yang dinyatakan di dalam kontrak adalah jumlah wang yang perlu dibayar oleh kontraktor kepada subkontraktor. Jadi cikgu ingin jelaskan di sini. Apa itu kontraktor dan subkontraktor? Ada yang boleh respon? Apa maksud kontraktor dan subkontraktor? Nggak tahu cikgu apa maksudnya. Oke. Baik, tiada yang share screen di sini. Share dulu. Cikgu udah nampak nih, si Adam, yang lain-lain. Oke, si Zul nampak. Si Pakli pun enggak share. Erika. Kontraktor adalah main kontraktor. Kontraktor utama. Ketua dia lah. Di bawah kontraktor utama nih ada subkon. Si Ali baru masuk. Subkontraktor. Subkontraktor ini adalah kontraktor di bawah yang diupah oleh kontraktor. Boleh kah? Boleh tangkap kah? Boleh faham? Boleh, Cikgu. Boleh. Contoh. Boleh cikgu. Contoh lah, KB ada buat buka tender. Gelap, Cikgu, gelap. Gelap apa? Cikgu, tak nampak. Ya, dah nampak. Gelap, Cikgu. Screen kah? Screen? Ya. Ya cikgu, ya. Screen. Kita cikgu mana balik? Coba. Tunggu. Jap. Boleh kah? Ini oke. Nampak? Gelap cikgu. Nampak saya. Nampak saja cikgu. Nampak? Nampak. Cikgu ulang sekali lagi. Contoh, college vocational. Kita ada buka tender. Nah, aku mana dah nampak nih. Yang lain nampak kah? Aku dah ada. Nampak. Lambat. Kami nampak, Cikgu. Nampak. Ini tuh kali lambat. Dari si Mawan ni ya. Woi, Okay. lambat lain ku lambat. Okey, nampak sudah. Okey. Terima kasih. Cikgu ulang sekali lagi ya.
contoh KV ya, KV ada buka tender kebersihan. Oke. Buka kebersihan. Oke. Si admin yang dapat. Oke, admin. Admin ini dipanggil kontraktor. Oke, kontraktor. Tetapi dalam masa yang sama, admin merasakan kontrak ini terlalu besar. Jadi dia buka lagi kontrak ini kepada orang bawahannya. Oke, orang bawahannya adiknya lah Stanley. Oke, Stanley ini adalah subkontraktor. Boleh tangkap perjalanan tersebut. Boleh kah? Boleh itu, boleh balik. Cikgu, ulang satu kali lagi cikgu. Oke, begini. Contoh KV ya, kita ada open tender kebersihan, kan? Contohlah 2 juta kebersihan. Oke. Jadi kita buka tender, yang dapat adalah admin. Oke. Admin ini dipanggil main contractor. Oke, main contractor. Oke, kontraktor utama. Oke. Jadi si admin nih tidak boleh bawa satu orang. Dia tidak boleh angkat kontrak ini satu orang. Dia upah lagi si Stanley untuk bantu dia. Jadi Stanley adalah subkontraktor. Boleh Paham cikgu, tangkap. paham. Paham, ah? Oke, jadi ini contoh yang mudah. Kadang-kadang ada satu company itu tender, kadang-kadang sampai 10 subkontraktor. Sebab terlampau banyak. Contoh kita mau buat bangunan, buat bangunan besar ataupun haba mall. Contohlah 14 tingkat kan, haba mall 14 tingkat. Oke, yang dapat si Adam. Yang dapat si Adam. Si Adam tidak mampu untuk siapkan semua. Jadi dia akan upah si Mas Yaman untuk buat lift, si Izul untuk buat tangga, si Stanley untuk buat Bantu lah itu kan cikgu, bantu. lebih kurang bantu. Tapi masing-masing punya syarikat. Dia bukan per orang. Contohlah syarikat Adam, main contractor. Subkontraktor mungkin syarikat Mas Riaman, syarikat Izul, syarikat Edman yang membantu syarikat Adam nih. Boleh kah? Boleh tangkap? Boleh cikgu. Boleh. Oke. Jadi Makin yang bagi gaji kepada subkontraktor nih siapa? Subkontrak. Yang bagi Kontrak. gaji? Betul. Yang bagi gaji kepada subkontraktor adalah main contractor. Kontraktor utama tersebut. Oke, contoh kita buat haba mall 14 tingkat. Harga 14 juta, kan? Mas Riaman buat tangga, si Izul buat lift. Oke. Yang masih Mas Riaman, si Izul nih, dia akan minta gajinya dengan si Adam. Syarikat Adam. Syarikat Adam yang dapat kontrak nih. Boleh ya? Siapa yang bagi? Si Adam kontrak nih. Government ataupun jabatan. Tinggallah jabatan apa? KB kah? Jabatan air kah? Jabatan bomba kah? Jadi begitulah dia punya perjalanan. Sepakat nih? Oke. Oke cikgu. Boleh ya? Oke. Masih ya? Oke. Kita tengok lagi ya. Oke, tengok. Harga kerja subkontraktor yang dinyatakan di dalam kontrak adalah jumlah uang yang perlu dibayar oleh kontraktor kepada subkontraktor. Jadi, apa-apa pengaturan kontraktor dengan subkontraktor adalah urusan diorang. Oke, urusan diorang. Jabatan tidak perlu ambil tahu. Contoh KB kan, KB tidak perlu ambil tahu apa yang berlaku di antara si Adam dengan si Mas Riaman. Itu pandai-pandai si Adam lah yang mengatur. Kalau dia kena tipu kah, dia apakah, diorang punya urusan lah. Kecuali telah termaktub dalam tender ataupun dalam perjanjian. Oke. Pentadbir kontrak mestilah mengira harga kerja subkontraktor berdasarkan perincian kerja dan harga bagi kerja subkontraktor. Oke, kadang-kadang ada jabatan dia akan mengambil kira berapa subkontraktor untung. Oke. Kadang-kadang ini kelemahan orang kita. Si Adam dapat kontrak, semua dia bagi sama si Mas Riaman. Dia hanya pada atas nama sahaja. Boleh paham nggak? Yang cikgu. Boleh. Itu adalah sebenarnya tidak sehat lah. Dia sebenarnya main kontraktor yang perlu banyak kerja. Subkon nih ambil sikit-sikit. Tapi sekarang kebalik ya. Main kontraktor diam-diam di rumah.
subkon yang bekerja. Tinggal main kontraktor ambil persen saja. Jadi itu adalah benda yang salah lah. Salah isi undang-undang sebenarnya. Kira macam bos katanya cikgu. Yang Kira kontrak macam tu. bos. Main kontrak tu. Kira macam bos, tapi dia tidak bekerja. Jadi hanya pada nama saja. Hanya pada nama. Oke cikgu, paham. Okey ya. Okey. Sekarang kita belajar tentang bagaimana kita mau setting harga kontrak tersebut. Kan? Contohlah, kita ni sekarang di posisi jabatan. Posisi yang membagi kontrak. Contoh, Erika sebagai pengarah jabatan air. Okay, jadi Erika perlu reka skop kerja, BQ, BOM, harga, jadwal kadar harga. Okay. Perlu reka untuk dibagi kepada kontraktor. Kontraktor yang isi. Macam yang seperti sebelum ini kita bincangkan. Okay, kadar harga mengikut keutamaan berikut. Okay. Pertama, kadar harga mengikut bilangan kuantiti. Okay. Kedua, kadar harga dalam jadwal kadar harga. Ketiga, kadar harga pasaran saksama. Okay. Kalau dia punya explanation lebih kurang beginilah. Kita mesti mengikut. Okay. Untuk pertama ni, kadar harga mengikut bilangan kuantiti. Kita perlu buat BQ. Kita perlu buat bill of quantities. Nanti kita akan explain lebih lanjut lepas ni. Okay. Kita perlu buat bill of quantities. Itulah kita punya harga. Okay. Itu macam mana kita mau buat? Kita perlu upah surveyor ataupun ada satu jawatan dipanggil surveyor lah, surveyor. Dia yang akan kira berapa pasir diguna, berapa semen diguna. Okay. Kedua, kadar harga dalam jadwal kadar harga. Okay. Kita ikut kadar harga semasa. Begitu juga dengan harga pasaran saksama. Okay. Kita ikut harga jabatan lain ataupun company lain. Okay. Cikgu harap kamu boleh paham nih. Oke kan? Sangat nih. Sangat nih. Oke. Boleh. Boleh ya? Oke. Oke. Tarik mula kerja. Oke. Kontraktor mestilah memulakan kerja pada tarik yang dinyatakan dalam kontrak. Jika tarik tidak dinyatakan, pentadbir kontrak mestilah memaklumkan kepada subkontraktor tarik mula kerja secara bertulis. Oke, begini. Contoh, Erika ni jabatan air. Erika jabatan air. Oke. Dia mau buat pipe. Dia mau buat piping di mana? Batu dua setengah lah. Batu 2,5. Oke. Jadi kos harga nih dia yang buat. Dia yang buat kos harga semua. Kan? Kos harga. Oke. Jadi yang ada 15 sini kamu. 15 yang mengikuti tender. Kan? 15 yang mengikuti tender. Dan yang dapat, siapa yang dapat? Si depan lah yang dapat. Si depan. Oke. Jadi dalam perjanjian tuh perlu ada di setting atau ditulis bila mula kerja. Bila ada tarik bila mula kerja, mesti adalah ada tarik bila mula, tarik akhir siap. Boleh paham kah? Oke kah? Boleh. Ya. Sebab sekiranya tidak tarik mula kerja bila masalah kontrak kita mau buat besok kah lusa kah, jadi itu tidak baik ya, itu tidak betul. Perlu ada tarik yang tetap tarik tuh bila dia mulai start. Dan dalam surat perjanjian pun kalau kamu pernah nampak surat perjanjian kontrak, dia ada tulis, oke, kerja membaiki pipe selama 3 minggu. Oke, 3 minggu bila bermula. Contohnya mula 1 hari bulan Jun. Oke, mula 1 bulan Jun. Jadi selesainya bila? Selesainya adalah 3 minggu 21 hari 21 bulan Jun. Oke. Jadi ini tidak masalah. Saya rasa semua oke kan nih. Tarik mula kerja. Boleh ya? Boleh cikgu. Oke. Bila sudah ada tarik mula kerja, kita ada tarik siap kerja. Oke, tarik siap kerja.
Subkontrak mestilah menyiapkan kerja tidak lewat dari tarikh yang telah dinyatakan dalam kontrak. Okay. Tarikh siap kerja boleh dilaraskan mengikut peruntukan dalam suatu kontrak. Okey, begini. Macam cikgu cakap tadi, Erika, dia buat 3 minggu. Okey. Siapa tadi ya? Si Irfan yang dapat kontrak ni, dia perlukan siap dalam masa 3 minggu juga. Okey. Sekiranya tidak siap, macam mana? Dia akan ada prosedur lain, dipanggil lanjutan masa. Okey. Okey, setakat ni suara okey ke? Oke, cikgu. Okey, boleh ya? Oke cikgu, oke. Okey. Okey. Sekiranya si Irfan tidak boleh menyiapkan 3 minggu, kita boleh bagi dia lanjutan masa. Okey. Dengan syarat yang tertentu. Okey. Okey, lanjutan masa di dalam perundangan dan syarat-syaratnya adalah pertama, kelewatan oleh sebab neutral, iaitu cuaca yang luar biasa. Okay, contohlah, time tu selalu hujan, selalu ribut, okay, selalu kilat. Kita boleh pertimbangkan. Okay. Selain itu juga, kekurangan bahan binaan. Okay, macam sekarang lah. Kalau kamu tahu sekarang ni, gara-gara COVID, kita punya bahan binaan, bata, simen, semua sangat kurang sekarang. Sebab kita punya bahan-bahan ini dari China. Jadi COVID kan susah pergerakan, jadi bahan-bahan sangat kurang lah. Okey. Seterusnya, kelewatan oleh pihak kerajaan. Okey. Boleh faham ni? Macam mana kelewatan oleh pihak kerajaan? Sekarang si Erika adalah kerajaan. Sebab dia jabatan air kan? Macam mana boleh lewat daripada si Erika? Ada boleh respon? Apa cikgu tadi? Macam mana kita mau explain kelewatan daripada kerajaan? Erika adalah kerajaan. Jabatan air kan? Kerajaan. Yang membagi kontrak ni. Macam mana yang dimaksudkan dengan kelewatan daripada kerajaan? Ada boleh respon? Mas Reman, Izul. Lewat bagi projek aja. Ya, cikgu. Lewat bagi bahan projek. Okay, lebih kurang. Jawapan yang tepat adalah proses penyediaan dokumen lambat. Okay. Sebab si Erika, dia perlu on time bagi dokumen. Contohlah, tadi si Irfan buat 1 Jun kan? 1 Jun. Sampai 5 Jun belum boleh sign, belum tanda tangan. Jadi, selagi belum tanda tangan, macam mana si Irfan mau mula projek? Kan? Jadi dia kena sign dulu, baru dia boleh mula kerja. Okay? Boleh faham sekarang ni? Boleh. Maksudnya kesilapan daripada pihak Erika. Sekarang kita cikgu bagi situasi ya. Dan 5 kan orang sekarang. Erika jabatan air. Dah tahu macam. Dia adalah kerajaan. Dia adalah Mike. Dia adalah kerajaan yang membagi projek. Okay, yang membagi projek. Okey, seterusnya. Sejajar dengan perundangan dan syarat-syarat kontrak. Okey, ini yang tadi ada dalam kontrak lah. Kalau ada memang arahan daripada kontrak kesilapan, kita boleh pertimbangkan. Okey, arahan perubahan kerja. Okey, ini selalu berlaku. Okey, atau perkara yang melewatkan kemajuan kerja. Contoh. Okey, contoh. Kita mau membaiki pipe. Okey, membaiki pipe di batu 2,5. Tapi tiba-tiba si Erika mau kasih lanjut pergi batu 3, pergi batu 4. Jadi si Irfan tak boleh siap 3 minggu. Dia perlu tambah masa. Bukan setakat masa. Apa yang akan bertambah? Selain masa, apa yang akan bertambah? Kos. Ya Izul, berapa? Kos kah? Kos, betul. Okey. Bila bertambah masa, akan bertambah kos lah. Jadi si Irfan boleh apply, boleh minta kos yang lebih kepada si Erika. Okey, seterusnya. Okey, mengambil kira kelewatan disebabkan oleh kontraktor. Okey, ini kita punya tolak ansur lah. Kan tolak ansur. Contoh si Irfan 2 hari, 3 hari dia lewat sebab dia baru mencari pekerja.
dia baru mencari excavator, baru mencari mesin, kita boleh tolak ansur lah. Tapi kalau lebih daripada 3 hari, itu sudah kita boleh boleh denda lah, kita boleh denda lah. Pampasan. Jika subkontraktor tidak menyiapkan kerja pada tarikh siap kerja yang diperuntukkan dalam kontrak ini, subkontraktor mestilah membayar pampasan kewangan akibat kelewatan tersebut kepada kontraktor. Macam cikgu cakap tadi, subkontraktor, kontraktor, kerajaan. Kalau subkontraktor yang lewat, dia perlu bayar kepada kontraktor. Kalau kontraktor yang lewat, dia perlu bayar kepada kerajaan. Dia lebih kurang begitulah dia punya perjalanan. Pampasan kewangan akibat kelewatan dikira bagi kelewatan di antara tarikh siap subkontraktor sepatutnya siap dan tarikh kerja sebenarnya siap. Contoh, Siripan patut siap 21 Jun. Tapi dia lewat, dia siap sebenarnya adalah 25 Jun. Ada 4 hari dia punya kelewatan. Kadar pampasan kewangan boleh ditetapkan sebagai ganti rugi jumlah tertentu berdasarkan klausa di dalam kontrak. Kita boleh tetapkan 1 hari lewat 1,000 ataupun 1 hari lewat 2% daripada harga kontrak. Contohlah kontrak 20,000, 2% berapa kan? Dalam 200 kah? Kan? Kiraan begitulah terpulang kepada si Erika. Si Erika yang tetapkan, Erika kerajaan kan, Jabatan Air. Dia tetapkan berapa denda-denda nih, dia tetapkan. Boleh lagi setakat nih? Boleh lagi? Cikgu. Boleh ya? Boleh cikgu. Boleh. Terima kasih. Itu lambat siap. Sekarang case-nya tidak siap. Perakuan kerja tidak siap ataupun dalam singkatannya PKTS. Kontraktor gagal menyiapkan kerja pada tarikh siap kontrak asal atau pada tarikh yang dibenarkan dalam kontrak. Maka ganti rugi tertentu ditetapkan boleh dikenakan kepada kontraktor. Kita boleh minta ganti rugi, dia bayar berapa persen daripada kontrak tersebut. Contoh Siripan 10 hari kerja bergerak, kerja telah berjalan tapi belum ada langsung tiang pun belum ada kan. Jadi kita boleh keluarkan arahan perakuan kerja tidak siap. Jadi kita boleh denda Siripan kan, bawa pergi mahkamah, semua bayar denda. Dalam masa yang sama kita akan buat tender baru. Carilah kontraktor baru yang boleh buat kerja ini. Jadi contohlah dapat si Fakli kah, si Adam kah yang mula buat balik kerja ini. Setakat nih? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Akhir sekali sebelum kita tamat pada hari ini bilangan kuantiti bahan. Kamu pernah dengarkah BQ? Bill of Quantities. Tidak. Tak pernah dengar? Tidak pernah. Bill of Material. Pernah dengar? Bill of Material. Tidak juga. Bill of Material akan Pernah kamu juga. jumpa dalam kamu punya PTA nanti ya. Dapat kita belajar pada malam ni ya. Bill of Material adalah senarai komprehensif bahagian-bahagian atau barang-barang pemasangan dan sub pemasangan. Boleh difahami seperti senarai pembelian untuk mewujudkan satu produk akhir. Tak faham kan? Nanti kita tengok nanti ya. BOM menjelaskan apa yang hendak dibeli, bagaimana untuk membeli, dan di mana untuk membeli. Contohnya. Nampak gambar aja nih? Nampak cikgu. Nampak Sekejap, cikgu kasih besar sekejap. Mana nih? Sekarang projek kita adalah skateboard. Skateboard. Macam mana kita mau buat? Macam mana? Boleh nampak mouse cikgu bergerak nih? Boleh ya? Mouse bergerak? Boleh ya? Boleh nampak kan? Cikgu mau Mana, terangkan cikgu? melalui mouse nih. Tak nampak bergerak. Boleh juga. Mana itu?
Kalau begini boleh nampak bergerak mouse. Boleh je, boleh je. Oke, Ya. nampak. Sekarang projek kita adalah skateboard. Ini projek kita, oke? Macam mana kita mau buat bill of material untuk skateboard? Sebelum tu kita kena pecahkan dia punya material, bahan-bahan, oke? Satu skateboard ni dia ada 4 roda. Oke? 4 wheels, ada 4 roda. Dia ada board, dia punya badan. Dia ada axle, 2 axle. Dia ada 8 skru. Oke? Dalam 4 roda ni dia ada tayar. Dia ada rim. Dia ada skru. Oke. Beginilah BOM. Maksudnya wheel buat dia punya bilangan, dia punya quantity, dia punya cost. Oke, board buat begitu, axle buat begitu, skru buat begitu. Di bawah wheel ni pun tayar, rim, skru buat begitu. Jadi semua ni kita panggil bill of material. Boleh faham atau mau ulang? Cikgu. Ulang cikgu. Cikgu ulang, Ulang. cikgu. Ulang ah, okey. Boleh je. Kamu punya projek adalah skateboard, kan? Skateboard. Macam mana kamu mau kira dia punya bill of material? Kita pecahkan kamu punya skateboard ni kepada semua bahagian. Jadi bila kamu pecahkan, kamu akan dapat ada 4 wheels. Wheels ada 4 unit. Daripada 4 unit ni, apa yang ada? Ada tayar, ada rim, ada skru. Okay. Pecahkan lagi, kita akan dapat board. Pecahkan lagi, akan dapat axle. Pecahkan lagi, dapat skru. Okay. Inilah senarai bill of material. Daripada wheel ni 4 unit, berapa costnya, berapa bilangannya, itulah total harganya. Macam jadual kerja, kamu beginilah dalam PTA tu, yang cikgu minta tu, kamu buat. Lebih kurang begini. Contohlah, proyeksi pakli apa? Kelapa kan, kelapa. Okey, apa yang ada sana? Ada roda kah? Ada dia punya pemegang kah? Ada dia punya bearing kah? Semua tulis di sini. Baru senang kita buat dalam jadual. Nanti cikgu kasih nampak jadual dia. Boleh sangat ni. Boleh cikgu. Ya. Boleh. Boleh. Apa kalau kurang paham nanti kita akan Boleh. tambah time PTA nanti. Okey. Sekarang apa yang bikin keliru lagi? Selain BOM ada lagi BOQ. Okey. Apa BOQ? Bill of Quantity juga dirujuk sebagai BQ. Okey. Adalah dokumen yang disediakan oleh perunding kos seperti juru ukur bahan atau penyelia untuk menyediakan sesuatu projek. Okay. Kuantiti tersebut diukur melalui lukisan dan spesifikasi dalam dokumentasi tender. Okey, begini senang saya membezakan. BQ adalah term untuk sivil, kerja-kerja sivil, kerja-kerja am, kerja-kerja bangunan, kerja-kerja buat parit, buat apa? Selain daripada mechanical adalah kita panggil BQ. Tapi kalau kerja-kerja mechanical kita panggil BOM. Boleh? Boleh cikgu. Boleh ya? Boleh, cikgu. Okey, tamat di sini. Cikgu mau kasih nampak satu lagi sebelum kita tamat. Contoh. Okey. Bila kamu sudah tahu BOM dengan BQ ni, barulah kamu boleh buat begini. Okey, kamu boleh buat sekejap ah. Okey. Okey, boleh nampak? Boleh cikgu. Okey. Sekarang yang macam si Erika buat tadi kan, si Erika kan dia jawatan akhir. Macam mana, apa dokumen yang dia perlu buat? Inilah. Ni. Cikgu nampak dulu sekejap. Ini dia perlu buat. Inilah BQ. Okay. BOM pun benda yang sama. Tapi BQ ni kerja-kerja am. BOM kerja-kerja mechanical. Okay. Nanti dalam PTA kamu lebih kurang beginilah. PTA kamu. Okay. Tapi ini BQ. BQ. Cuba tengok BQ. Ada pempasan. Ada gambar.
Oke, kerja-kerja mengemas, kerja-kerja membekal. Oke, di sini ada quantity, di sini ada kadar, di sini ada jumlah. Jadi kosongkan sini, kosongkan. Siapa yang isi ini? Siapa yang isi? Hello? Kita pakai situasi yang tadi. Erika kan jabatan air. Dia yang buat nih. Oke. Lepas itu dia akan jual tender nih. Jual. Siapa yang isi? Main kontraktor. Betul. Pak Lia, terima kasih. Oke. Mantap lah Pak Li. Kontraktor yang akan isi lah. Oke. Contoh kan. Yang cikgu cakap tadi. 15 orang kontraktor akan isi. Dan satu orang yang akan berjaya dalam proyek ini. Oke. Dan yang dapat akan kerja apa? Ulang balik. Jadi yang daripada 15 orang tadi, 15 orang tadi, Erika akan buat analisis siapa harga yang paling murah, siapa harga yang paling berpatutan, siapa harga yang paling sesuai. Contoh, sebelum si Erika buat benda nih, jadwal nih, dia sudah kira, dia sudah kira project type nih anggarannya dalam 2 juta, contoh 2 juta, dia akan iklankan, kamu semua sini yang akan isi. Tengoklah siapa yang hampir-hampir 2 juta. Dia tidak mau terlampau murah, tidak mau terlampau mahal. Contoh, si Alip, 15 juta. Kompom kena reject. Si Izul, mungkin 10.000. Kena reject lah. Si Pakli mungkin 1 juta lebih. Si Pakli yang akan mungkin dapat. Kan? Yang lebih kurang, yang berpatutan. Kenapa kita tidak ambil si Izul? 10.000 dia bagi kan? Kenapa tidak ambil si Izul? Kenapa? Hello. Cikgu boleh ulang. Terlampau kurang, Cikgu, terlampau kurang. Betul. Betul, Lip. Okay. Si Erika, mungkin si Erika tidak terlepas dengar tadi. Begini. Project nih, si Erika yang buat dan dia sudah kira untuk buat kerja nih 2 juta. 2 juta. Kan? Jadi bila dia iklankan, si Izul ada isi, si Alip ada isi, si Pakli ada isi. Okay? Si Izul letak harga paling murah, 10.000. Kan 10.000 sih ya? Si Pakli bagi harga 1 juta lebih. Tapi kenapa kita ambil si Pakli? Kita nak ambil si Izul. Boleh, Rika? Boleh cikgu, boleh. Boleh tahu kenapa kita nak ambil si Izul? Kenapa kita nak ambil si Izul? Cikgu. Apa ya, Rika? Punya murah. Oke, betul. Tapi jawapan yang paling tepat sebab tidak macam mana? Tidak masuk akal. Itu jawapan paling tepat. Tidak masuk akal. Kau sudah kira tuh. Sewa mesin sudah berapa? Sewa excavator sudah berapa? Sewa pekerja sudah berapa? Kan? Si Izul simpan 10.000 saja. Memanglah tidak masuk akal. Jadi terang-terang kita akan reject. Kan? Si Pakli simpan harga 1 juta lebih. Lebih kurang lah. Kan? Tapi si Alip simpan harga 14 juta. Lebih. Kan? Lebih. Maksudnya overwork. Memang salah. Jadi kita boleh remove si Alip. Jadi si Pakli yang akan dapat lah projek itu. Oke. Jadi boleh paham apa yang kita belajar hari ini? Boleh, Cikgu. Boleh paham. Oke, terima kasih. Jadi hari ini itu saja cikgu punya objektif kepada kamu. Kita ada belajar tentang cost, tentang masa, tentang lanjutan masa, tentang BQ dan juga BOM. Boleh semua? Boleh. Boleh, Cikgu. Oke, terima kasih kerana hadir pada malam ini. Jadi kita akan jumpa minggu hadapan lah. Minggu hadapan.
untuk kursus kompetensi yang seterusnya. Oke, apapun terima kasih semua. Kasih Ciko. Jumpa minggu depan. Oke. Terima kasih Cikgu. Dah. Bye-bye. Jaga. Sip. Aduh.